Uh, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, pelajar-pelajar ASIX. Okay, abang harap korang sihat. So, kita nak sambung kita punya QT, Quranic Thoughts. Macam mana kita nak berfikir tentang dunia ni dalam kerangka Islam, dalam kerangka untuk kita mengenal Allah tu macam mana. Okay, so kita dah masuk dekat unit 2, Az-Zahir dengan Al-Batin. Allah Az-Zahir and Allah Al-Batin, yang mana Allah ni adalah the one who manifest the fullest potential from deep within. Okay, kat sini kan, from deep within. Zahir ni maksud dia apa yang timbul daripada sesuatu tempat. Batin pula maksud dia apa yang berlaku kat dalam. Kalau abang cakap dia related to the word batnun, which means the stomach. So kita tahu stomach tu digest food, perut kita dia cerna makanan, dia digest food, but we cannot see benda tu. Kita just tahu melalui kita punya pembelajaran dan melalui kita punya observation dengan kita learn dia lah. So kita tak nampak dia berlaku, tapi kita tahu dia jadi. Itu maksud Al-Batin. Zahir ni pula apa yang kita nampak. So Allah ciptakan dunia ni menggunakan dua je benda ni. So dia ada ciptaan, creation, bahawa dia ada dua. Okay, Zahir dan Al-Batin. So, ni satu konsep yang penting. Bila mana something terjadi, Allah akan buat satu dan dia akan jadi dua. Daripada dua tu dia akan keluar lagi. Daripada dua lagi dia akan keluar lagi, sampailah jadi infinite. Sampai menjadi infinite yang kita nampak kat dunia ni. Ada semua benda yang kita nampak ni, semuanya daripada itu sahaja. So kita dah pergi kepada building block. Kita dah belajar semua benda terjadi, cipta daripada benda yang kecil. Kita juga dah belajar properties of material, yang mana dia ada sonority, dia ada heat transfer, dia ada apa lagi, dia punya kuat, dia punya tebal dia senang nak penetrate ke tak, dia ada macam-macam kan, dia boleh serap air ke dan sebagainya. So sekarang kita tengah belajar kenapa benda tu boleh jadi, macam mana infinity yang ada kat dunia ni boleh terjadi, infinite of benda kat dunia ni boleh ada. So kita pergi dekat why materials vary. Alright, so kita dah cover bahagian Az-Zahir dia. Sini bahagian Az-Zahir dia, which is bahagian fizikal. Dia ada state of matter dengan mixture. State of matter yang korang dah belajar hari tu 3 kan. State of matter dia ada solid, liquid, gas. Okay. Yang kedua pula dia ada mixture. Daripada solid, liquid, gas tu dia ada campuran 3 benda ni yang menjadikan banyak benda. Okay? Tapi itu secara zahir dia. Secara chemical dia pula, secara batin dia macam mana. So itu yang kita nak belajar hari ni. Okay, so kita nak sambung dengan dia punya batin, sifat batin dia. Kita akan pergi kepada elements. Alright, elements ni, batin ni atau chemical component of materials can only be seen when we look deeper and smaller into the atomic level. Macam batenun perut kita just boleh nampak bila kita belajar pasal dia. Sama juga dengan yang semua benda kat dunia ni, bila kita tengok dia secara mendalam dan secara mikroskopik, baru kita boleh nampak dia tu apa. So dalam mata biasa, dalam mata kasar kita tak nampak. But if we use certain objects atau kita use certain benda, for example microscope atau mikroskop yang sangat digital, mikroskop yang sangat dalam, dia boleh berapa ratus kali zoom, kita baru boleh nampak apa benda tu apa sebenarnya, atom tu apa sebenarnya. So okay, abang akan tukar. Right, kita nak go. Kita masuk, we found that these atoms all have the structure and configuration made of subatomic particles. Okay, kalau kita dah belajar semua benda dibuat daripada atom kan. Tapi sebenarnya atom tu, dalam dia pun ada lagi benda yang lagi kecil daripada tu, yang menjadikan atom tu macam tu. Itu yang kita nak fokus pada kali ni. Right? Ni adalah satu atom. Satu atom ni, subatomic particles mainly consists of electron, proton dengan neutron. Kan anda cakap three laws of grand design. Kat sini pun dia ada three laws of grand design tu. Yang pertama adalah Al-Mizan kan, pair. Allah has created everything in pair with a specific rate. Pair ni maksud dia ada dia punya pasangan dia. Sini dia ada 3 pasangan. Proton tu dia pasang dia dengan neutron, dan dia juga sebenarnya pasang dengan elektron. Dia ada balancing act dia. Dia kena balance baru dia stabil. Nanti kita akan belajar yang bahagian stabil tu lagi. Itu yang menjadikan semua benda boleh jadi, itu adalah untuk mencapai kestabilan tu.
Right. So ni adalah basic atom. Dia akan ada 3 benda dalam dia. Proton, neutron dengan elektron. Okay. Proton, neutron dengan elektron akan jadi satu atom. Alright. Atoms that have the same structure behave the same way. Different structure atoms have different behavior. Okay, kalau kita tengok tadi, yang ni dia ada 3 proton, 3 elektron dengan 4 neutronan. Alright. So semua benda berlainan kat dunia ni dalam dia sebab dia punya bilangan ni berlainan. Dia ada elektron number dia lain, dia ada proton bilangan proton dia lain, dia ada neutron bilangan neutron dia lain. So itu yang menjadikan semua benda berbeza. Right? For example, this is a helium atom. Okay? Elements are a group of similar atoms. When atoms that have similar structure and configuration are grouped together, they are called element. Bila mana helium atom ni ada lebih daripada satu, dia akan gabung untuk menjadi satu elemen, which is element of helium. Elements are pure, dia tak mix and dia tak compound, and it is the simplest form of an atom. Dia adalah atom yang bergabung sama-sama untuk menjadi satu elemen. Right, most of the elements are classified as either metals, non-metals or somewhere in between. Alright, tadi kita belajar dua kan. So kat sini pun dia ada yang dua tadi tu. Okay, bila mana Allah ciptakan something, bawah dia akan ada dua. Kat sini dua tu adalah metal dengan non-metal, metal dengan non-metal. But dalam dia, di antara metal dengan non-metal tu, ada banyak sangat benda yang kita tak tahu nak classifykan dia. Itu yang kita still belajar. Alright. So ni adalah metal dengan non-metal. Sebab metal dengan non-metal ni kita tahu dia apa sebab dia jelas. Yang di antara dia tu yang tak jelas. So kita start, untuk kita nak belajar something, kita kena start dengan benda yang kita jelas, dan kita masuk ke dalam bahagian yang makin tak jelas, supaya kita tahu kat mana nak start. So kita start dengan metal. Metal ni abang rasa abang yakin korang semua banyak yang tahu benda ni. So metal ni dia senang, dia malleable and ductile. Malleable ni maksud dia senang dibentuk. Ductile ni maksud dia kuat. Dia tak strong. Dia strong. Dia strong and then the high density. Dia shiny and sonorous. Most of metal are solid at room temperature. Solid at room temperature maksudnya kalau dekat berapa darjah Celsius yang bilik kita standard tu, dia masih dalam bentuk solid. And then dia ada high melting and boiling point. Okay, nak cairkan metal diperlukan panas yang sangat, yang melampau, right? And then dia can conduct heat dengan electricity. Dia good conductor. Sebab tu kalau korang tengok wire-wire atau besi semua, dia kita guna untuk dalam electrical component, sebab dia senang menyalurkan elektrik. Right? Then we go to non-metal. Okay? First dia brittle. Brittle ni maksud dia lembik. And then the soft and have low density. So usually dia lembik dengan density dia rendah. Dull and sonorous. Dull ni maksud dia dull as compared to shiny. Shiny tu maksud dia berkilat kan. Dull ni maksud dia tak berkilat. Macam cara paling senang adalah tapak tangan apa? Tapak tangan ni dia adalah dull, dia bukan shiny. Okay? Benda yang shiny would be something like benda yang shiny pula. Alright. Bantai benda yang shiny. Okay. Alright. So kita sambung. Non-metals are usually gas at room temperature. Biasanya non-metals ni dia gas dekat room temperature. Bila kita sejukkan dia, contoh dalam peti ais, contoh oksigen. Oksigen dia bukan metal. Dia adalah dia non-metal. So dalam bilik biasa dia bentuk gas. Tapi kita dah berjaya, saintis dah berjaya untuk sejukkan gas tu sampai dia boleh jadi solid, sampai dia jadi liquid. Tapi dia perlukan yang sangat sejuk. Okay. And then dia has low melting and boiling point. Ni yang menyebabkan dia jadi gas tu. Sebab dia punya nak jadi solid, melting point tu untuk jadi solid, boiling point untuk dia jadi gas. Okay. So the insulator of heat and electric. So non-metals dia tak salurkan elektrik dengan heat dengan bagus. Which is good lah. Semua benda kan Ondaja, semua benda dia ada purpose dia. Contohnya kalau kita buat wire kabel kan, okay, wire kabel macam ni, dalam dia kita akan letak besi.
supaya kita boleh charge kita punya phone. Tapi luar dia so dalam dia metal, luar dia pula diperbuat daripada non-metal. See? Supaya dia tak salurkan panas dan dia juga tak salurkan elektrik tu. So that bila kita charge dan bila elektrik tu running, kita still boleh pegang kita punya kabel, kita still boleh pegang kita punya phone. Bayangkan kalau phone tu dengan kabel tu dibuat daripada metal juga dan dia salurkan elektrik tu, takkan mampus kita pegang benda tu. See? Sebab semua benda Allah buat, dia ada dia punya reason dia ada purpose dia achieve dia punya purpose. Alright. So even though we have classified the elements to either be metal or non-metal, there are elements that have their characteristic of metal and non-metal. These elements are called transition metal. Transition ni, the trans dalam bahasa Latin maksud dia perubahan. So transition metal ni adalah apa yang di antara, dia adalah metal yang di antara non-metal dengan metal, dia tengah berpindah. So itu yang menjadikan dia lain. Okay, so alright, so tu je untuk hari ni. Before tu abang akan bagi korang kerja. I want you to find, dia actually dalam buku nanti kita ada banyak eksperimen yang kita nak buat tau, untuk nak check benda tu metal atau non-metal. But right now abang nak korang cari 3 metal objects, and abang nak korang bagi reason kenapa korang rasa benda tu metal atau benda tu non-metal. Korang boleh guna 2 ni. Okay? Dan metal, yang ni metal, yang ni non-metal. Abang nak korang guna classification tu: malleable, ductile, strength, high density, shiny, sonorous, metal, solid at room temperature, high melting and boiling point, good conductor of electric. Non-metal pula, dia brittle, soft and low density, dull and non-sonorous. Normally non-metal are usually gas at room temperature. Dia ada low melting and boiling point, and dia insulate, dia tak menyalurkan heat. Right, so itu je apa nak korang buat hari ni. So abang nak tengok, nanti abang akan buka Zoom, abang nak tengok korang punya Zoom, kita tak pakai Zoom. Abang akan tengok korang punya log, abang nak tengok 3 benda tu, 3 metal, 3 non-metal. Alright? Okay, itu je untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.